Hai, kali ini bersama saya dan pelajar BK3. Merdeka! 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 Peranan pihak tertentu dalam memupuk perpaduan kaum di Malaysia ini sangat penting untuk meneruskan keharmonian dan keamanan yang ada dalam Malaysia agar terus maju di dalam kemufakatan antara kaum. Peranan guru-guru di sekolah juga memberikan impak yang besar dalam memupuk amalan perpaduan ini. Pertama, memberi pendedahan awal kepada murid-murid seawal sekolah rendah. Kedua, melakukan berbagai aktiviti yang bertemakan kemasyarakatan yang juga akan memberikan impak positif kepada menyampaikan tentang aktiviti kemasyarakatan yang dapat mewujudkan masyarakat bersatu. Antara usaha yang boleh dilakukan dalam mewujudkan masyarakat bersatu adalah dengan mengadakan aktiviti gotong royong. Aktiviti gotong royong merupakan saluran dan peluang kepada masyarakat di sesuatu kawasan perumahan untuk bertemu dan mengenali antara satu sama lain. Di samping itu, aktiviti ini dapat memupuk semangat bekerjasama untuk membersihkan dan mengindahkan kawasan persekitaran tempat kediaman mereka, sesuai dengan slogan Negara Bersih, Rakyat Sehat. Sebagai contoh, aktiviti gotong royong yang boleh dijalankan ialah kerja-kerja membersihkan kawasan perumahan, taman permainan, tanah perguburan, dan sebagainya. Seterusnya, aktiviti gotong royong dapat meringankan serta memudahkan kerja yang sukar dilakukan. Ibarat kata peribahasa yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing, serta ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Masyarakat bersatu di Malaysia juga boleh dicapai dengan meraihkan sambutan perayaan kaum-kaum di Malaysia secara bersama-sama. Melalui amalan kunjung-mengunjung yang dilakukan, akan dapat mengeratkan ikatan silaturahim antara jiran serta rakan daripada pelbagai kaum. Sebagai contohnya, sambutan Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali, Hari Gawai, dan Hari Krismas merupakan perayaan utama yang boleh diraihkan oleh seluruh masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum. Melalui kunjungan sambutan perayaan, sesuatu kaum dapat menerbitkan perasaan hormat menghormati terhadap adat dan kepercayaan kaum lain. Di samping itu, budaya ini dapat mengukuhkan perpaduan apabila kurangnya syak wasangka antara kaum di Malaysia. Sekiranya perkara ini dapat dipraktikkan, nescaya masyarakat Malaysia akan mampu menghadapi apa-apa sahaja cabaran yang datang dari luar atau masyarakat antarabangsa. Akhir sekali, amalan mengadakan rumah terbuka menjadi perkara biasa dalam kalangan rakyat Malaysia apabila tiba hari-hari perayaan utama. Amalan rumah terbuka akan mengeratkan perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat di negara kita. Semasa menghadiri rumah terbuka tersebut, para tetamu yang hadir akan beramah mesra dengan tetamu yang lain. Jadi, sudah tentu perkara ini akan membolehkan mereka berbual mesra dan saling memahami antara satu sama lain. Oleh itu, di samping menjamu selera, secara tidak langsung perpaduan dan persefahaman antara tetamu yang terdiri daripada pelbagai latar belakang ini akan dapat dimantapkan. Hal ini bersesuaian dengan pepatah Melayu, yaitu tak kenal maka tak cinta. Semasa menghadiri rumah terbuka juga, para tetamu yang terdiri daripada pelbagai kaum akan memahami budaya dan adat resam kaum lain. Mereka akan merayakan perayaan itu bersama-sama, walaupun mereka berbeza latar belakang budaya dan agama. Sekian itu sahaja dari saya hari ini. Salam sejahtera kepada cikgu dan rakan-rakan. Tajuk yang saya akan bincangkan ialah aktiviti kemasyarakatan yang mampu mewujudkan masyarakat bersatu padu. Antara aktiviti kemasyarakatan yang mampu mewujudkan masyarakat bersatu padu ialah dengan menganjurkan program Hari Keluarga.
sejajar dengan konteks perbicaraan, dengan menganjurkan program Hari Keluarga, semangat muhibah antara kaum yang berbeza di Malaysia dapat disemarakkan. Agenda program ini bertujuan untuk mewujudkan nilai keakraban dan membendung sikap diskriminasi. Selain itu, sistem pendidikan merupakan satu jalan komunikasi yang pintas untuk merealisasikan hasrat ini. Sistem pendidikan telah mempercepatkan proses perpaduan kaum. Sebagai contoh, aktiviti berkumpulan yang dapat memperkasakan hubungan kaum di peringkat sekolah. Selain itu, penggunaan bahasa Melayu yang menjadi bahasa perantaraan membolehkan berbagai kaum berinteraksi dengan satu sama lain. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera diucapkan kepada Puan Milawati selaku Guru Pengajian Am bagi Bilik Kuliah 3. Saya Cleviona ingin memberi pendapat saya melalui tajuk yang telah diberikan, yaitu aktiviti kemasyarakatan yang mampu mewujudkan masyarakat yang bersatu padu. Terdapat beberapa idea yang telah saya peroleh, yaitu yang pertama, mengadakan aktiviti gotong royong di kawasan perumahan. Dengan mengadakan aktiviti gotong royong di kawasan perumahan ini, masyarakat dapat lebih mengenali antara satu sama lain dan dapat berinteraksi dengan kejiranan di sekitar kawasan perumahan. Kedua, mengadakan banyak aktiviti pada peringkat taman perumahan. Aktiviti ini dijalankan oleh pertubuhan kerajaan untuk mempererat hubungan antara pemimpin dan juga penduduk tempatan. Yang ketiga, mengadakan majlis rumah terbuka antara kaum seperti majlis Tahun Baru Cina, Hari Raya, dan juga majlis Hari Keamatan. Hal ini dapat memperkasakan hubungan antara kaum-kaum yang ada di Malaysia. Yang keempat ialah melalui sistem pendidikan. Sebagai contoh, Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu lebih dikenali sebagai KPM, haruslah memperkenalkan satu sistem pendidikan yang sama kepada masyarakat, terutamanya pelajar-pelajar sekolah. Hal ini merupakan satu jalan komunikasi yang pintas untuk merealisasikan masyarakat yang bersatu padu. Dan yang terakhir ialah yang kelima, penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa perantaraan. Hal ini dapat membolehkan pelbagai kaum berinteraksi satu sama lain dan dapat memudahkan mereka memahami bahasa yang disampaikan oleh kaum-kaum yang berlainan di Malaysia.